Metu Ulau, nama asal bagi kawasan yang kini dikenali sebagai hub minyak dan gas asli Sarawak dengan sebahagian besar ekonominya berasaskan industri petroleum dan gas asli. Penemuan sumber alam ini membawa kepada letusan sektor-sektor lain menjadikan kawasan ini pusat pertumbuhan perindustrian pesat di Sarawak. Di peringkat persekutuan, kawasan yang telah diisytihar bahagian ke-9 Sarawak pada tahun 1987 ini terdiri daripada Dun Jepak, Tanjung Batu, Kemenak dan Samalaju. Ini P217 Bintulu. Parlimen Bintulu merangkumi kawasan-kawasan dalam bahagian Bintulu iaitu daerah Bintulu, Tatau dan Sebau serta bahagian Miri merangkumi kawasan dalam daerah Subis. 5 penggal diterajui Datuk Seri Tiong King Sing. Kawasan ini pernah menjadi kubu kuat BN sejak 1999 di mana sehingga PRU14 beliau masih mewakili BN untuk kerusi Bintulu sebelum seterusnya mewakili GPS pada 2020. Pertandingan kelimanya pada PRU14 memperlihatkan beliau penyandang kawasan dicabar oleh 2 lagi calon iaitu Tony Chiu Chan Yu daripada DAP dan Ching Lia Ping daripada Star tewas dengan masing-masing memperoleh 20,054 undi dan 328 undi. Beliau yang juga ahli perniagaan ini bukan hanya wakil rakyat di peringkat persekutuan, juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN bagi N52 Dudung. Dari Bintulu ke Jepak atau sebaliknya menggunakan jalan air menyeberangi Sungai Kemenak ini mengambil masa lebih kurang 3 minit sahaja kerana lebar sungai ini kurang daripada 2 km. Sudah ada jalan darat dan ini mengambil masa lebih kurang 30 minit. Bayangkan terpaksa meredah perjalanan setengah jam untuk destinasi yang boleh dicapai kurang daripada 10 minit. Cabaran ini nanti bakal menjadi lipatan sejarah dengan siapnya jambatan Bintulu Jepak merentasi Kuala Kemenak ini kelak. Jambatan jenis kabel stage sepanjang 1.2 km ini merangkumi skop pembinaan 4 lorong 2 hala dengan keseluruhan panjang termasuk jambatan ialah 3.5 km lengkap dengan jejambat ke persimpangan lalu lintas Jalan Tun Ahmad Zaidi, Jalan Tun Razak dan Jalan Abang Galau. Setakat tinjauan kru TVS pada Mei 2022, progres bagi jambatan ini ialah 39.16%. Siapnya jambatan ini kelak akan membuka peluang pembangunan untuk rakyat Jepak dengan pembinaan perumahan mampu milik serta bangunan-bangunan komersial menerusi pembangunan semula bandar Bintulu Fasa 1 Jepak, memangkin pelaburan di Tanjung Kidurong dan Taman Perindustrian Samalaju serta menambah baik sosioekonomi penduduk di kedua-dua belah arah sungai. Perjalanan ke airport Bintulu juga menjadi lebih dekat. Yang menggunakan jalan utama ke Bandar Bintulu ketika ini iaitu sekitar Jun 2022 pastinya melihat pembangunan yang sedang giat dijalankan di sana ketika ini. Ya, ini adalah projek flyover Jalan Medan Jaya Tun Hussein On. Projek bernilai 137.7 juta ringgit ini melibatkan pembinaan sebuah flyover 4 lorong 2 hala termasuk kerja menaik taraf Jalan Tun Hussein On kepada 8 lorong 2 hala, Jalan Kidurong kepada 6 lorong 2 hala, 2 persimpangan berlampu isyarat Medan Jaya dan Taman Tinggi dan lain-lain kerja pemasangan. Dengan progres 2.04% setakat Jun 2022, jalan ini nanti bakal menguraikan trafik di kawasan sekitar yang tercetus susulan pembangunan pesat di Bandar Bintulu ini, merangsang perkembangan ekonomi setempat, menjimatkan masa perjalanan dari 30 minit kepada 15 minit dari Taman Tinggi ke pusat bandaraya. Selain menjadikan perjalanan yang lebih selesa dan selamat untuk semua. Projek-projek pembangunan sebegini malah banyak lagi yang dilaksanakan terutama di kawasan pesat membangun seperti Bintulu ini ada kesannya. Ini termasuklah bencana banjir kilat yang sering berlaku di beberapa kawasan di Bintulu seperti di Kampung Asyakirin yang dapat kita lihat pembinaannya ketika ini.
Kampung Kemunting, Jalan Sibiu dan Nyabau High, terutama ketika musim hujan. Susulan isu yang sering diutarakan masyarakat ini, 8 projek bernilai 50 juta ringgit telah dilaksana untuk membangunkan semula sistem perparitan di kampung-kampung berkenaan dengan kerja-kerja pembinaan dapat dilihat sedang rancak dilakukan bermula tahun 2020. Peruntukan ini merupakan sebahagian peruntukan bernilai 200 juta ringgit dalam rancangan Malaysia ke-12 bagi menangani masalah banjir di Bintulu dalam tempoh 5 tahun dengan kerjasama Jawatan Kuasa Khas terdiri daripada Lembaga Kemajuan Bintulu BDA, Unit Perancang Ekonomi Negeri EPU, Jabatan Ketua Menteri dan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Dengan pelaksanaan projek-projek pembangunan bagi membangkit sektor perindustrian di kawasan ini, Bintulu kini bukan sahaja akan diingati sebagai hub gas asli dan minyak di Sarawak kerana pembinaan loji metanol pertama seumpamanya di negeri ini sudah pun mula dibina sejak 2019 sebagai salah satu usaha mempelbagai ekonomi dalam industri petrokimia bernilai tambah tinggi seperti metanol. Ledakan pembangunan Bintulu yang kedua setelah yang pertama terjadi di antara tahun 70 hingga 80-an akan menyaksikan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan tersedia untuk rakyat di Parlimen P217 Bintulu.